Saya perhatikan apabila mereka ini memegang tampuk kuasa, jadi kerajaan, pilihan raya kita menjadi begitu tajam. Bila PH, pimpinan Anwar Ibrahim ini menjadi kerajaan, pilihan raya kita menjadi begitu kasar. Kasar ya. Dia guna habis semua. Kalau dah stem brun boleh lenyek pun dia lenyek kita dengan stem brun. Pilihan raya dah tak achievement stem brun. Maka di semua agensi dan jabatan digunakan sepenuhnya untuk memenangkan kerajaan. Tuan-tuan sekalian, yang duk main lawan dengan kita ni, yang duk main lawan kita, Saifuddin Rapidi, depa bukan bertanding pun. Depa tak bertanding, tuan-tuan. Kalau bertanding pun kalah. Pudin tu bertanding parlimen di Kulim Menak Baru. Kalah 13,000 undi, tuan-tuan. Orang tak mau pun dia. Yang mau dia ni Anwar Ibrahim je. Rafizi dia bukan tanding negeri ni, dia bukan budak Kedah, bukan. Dia orang Kuala Lumpur, asal Terengganu, Besut. Mak pak dia pindah pergi ke Maman. Kemudian dia besar ngaji di kolej Malay College Kuala Kangsar, MCKK. Kemudian pergi ngaji luar negara. Bukan dia biasa hidup lagu kita main sepak agar ni, tak biasa Saya ingat sepak pun tak kenal apa. Dan saya nak habaq kata, mereka ni bukan sebahagian daripada kita. Kita yang akan hidup lepas ni, sama-sama kita ni. Radi, saya akan duduk di Kedah ni. Kita akan bercampur, bermain, bergaul, mentadbir, ditadbir, diurus. Semua kita sama-sama kita. Yang mai buat kacau, mai duk kata macam-macam, mai buat tuduhan, mai buat haru biru ni, orang Kuala Lumpur. Mereka tak bertanding di sini. Mereka tak masuk pun pilihan raya. Ajak saya berdebat nak pecat baju lah apa. Dia kata hang buka seluar aku nak tengok. Hang dah telok tak dah telok. Pasal dia kalau buat kesalahan apa pun, dia menteri dalam negeri. Buat kesalahan pilihan raya apa pun dia tak ada risiko. Pasal dia tak bertanding. Saya sedang bertanding. Kita nak berlawan lebih-lebih tak boleh, tuan-tuan. Undang-undang banyak dalam pilihan raya ni. Jadi bila dia main duk kenyak kita tu, ada keperluan kita jawab. Kebanyakan isu yang dibangkit tak perlu dijawab. Pasal sudah diselesaikan di peringkat agensi. Ada pendakwaan. Sampai sud dah, sampai mahkamah. Kawan tu kena masuk penjara dah. Apa tujuan? Dia ambil hasil siasatan agensi jabatan. Dia ambil hasil tu, dia pergi duk lempak tengah orang ramai, lepas tu duk cabak kita suruh jawab. Apa tujuan? Benda tu dah selesai. Dan dia pun tak bertanding pun. Dia kalau dia bertanding, saya renyak balik, tuan-tuan. Dia bukan bertanding. Satu dia menteri dalam negeri. Saya menteri caretaker. Menteri besar caretaker. Dah bubar dewan, saya ni tak ada lah kuasa penuh dah. Jadi caretaker sajalah. Agensi jabatan tak akan turut. Saya pun tak pernah guna agensi dan jabatan kerajaan negeri untuk berkempen bagi pihak Perikatan Nasional. Bukan saya tak pernah guna, saya tak izinkan. Saya tak benarkan PN guna agensi kerajaan untuk berkempen. Mereka dah. Mereka guna semua agensi. Agensi-agensi penting di bawah KDN. Semua esko saya dipanggil SPRM. Siasat 7-8 jam seorang. Tak ada isu. Tak ada seorang pun didakwa. Tak ada. Sampai sekarang tak ada apa. Kemarin panggil pengarah BTG. Pada pagi pakai 10 malam. Nak gempak. Nak cari modal. Nak hayun pilihan raya ni. Bukan nak dakwa orang. Tak ada pendakwaan pun. Hayun gitu ya. Cari modal. Kok jumpa lah siapa-siapa terselip buah kapet ke apa ke. Tak ada, tuan-tuan. Jadi PH ni sebenarnya bukan saja tak layak untuk buat kacau di Kedah ni. Jadi kerajaan pusat tu pun hampa tak layak. Pasal hampa mai kecak tengah orang ramai ni. Bukan bina keharmonian. Hampa mai suruh pecah belah. Hampa timbulkan keraguan yang besar kepada kerajaan negeri. Hampa hayun semua jabatan, semua pegawai kerajaan hampa hayun. Pengarah PTG hampa hayun.
MB hampa hayun, Esko hampa hayun, semua menimbulkan keraguan kepada kerajaan. Ini bahaya tuan-tuan. Ini pendekatan yang bahaya oleh PH. Saya ni, mereka kata, Lok Lang, cakap lepas. Tuan-tuan sekalian, saya bercakap deras tu untuk apa dengar suara negeri ni. Suara negeri ni terperam begitu lama. Saya cakap pasal sejarah. Pasal sejarah negeri kita yang terpesong, yang dipesongkan, sengaja dihilangkan untuk meletakkan negeri kita paling bawah sekali. Tak betul. Saya kata betulkan semula sejarah. Mereka lawan saya. PM pun lawan. Dia kata hang duk ungkit sejarah lama-lama. Sagi siam mai tuntut Kedah. Macam mana? Tu saya duk maki orang tu. Bila pula siam memiliki Kedah? Hang abang kat aku. Bila? Dokumen mana? Fakta mana hang ambil? Siam memiliki Kedah. Dia biasa serang kita tapi dia tak pernah memiliki kita. Pada masa serangan berlaku, Kedah diperintah oleh Sultan Ahmad Tajuddin. Masih dikawal oleh Sultan negeri ini. Berperang cerita lain. Dia kata sian nak main tuntut hang tu Perdana Menteri. Kalau tempat lain saya kata bodoh. Tapi tak boleh katakan no. Contoh. Tak kata aku mana pasal dia sungguh. Tanpa rujukan kepada apa dokumen, tanpa rujukan kepada ahli sejarah, tanpa rujukan kepada mana-mana dokumen atau keputusan mahkamah ke atau satu protokol antarabangsa ke apa tak rujuk, dia kata siam boleh tuntut Kedah. Hang tu Perdana Menteri. Kalau siam dengar Perdana Menteri Malaysia kata mereka boleh tuntut salah satu negeri dalam Malaysia ni, apa jadi? Kena benam buang pok ni tuan-tuan. Korek bagi dalam sikit. 6 kaki tak cukup. Saya cakap tentang sejarah. Mereka marah. Mereka kata kacau negeri lain, nak ambil negeri lain. Hai, siapa kata aku nak ambil? Nak ambil ni barang orang. Ni barang sendiri, bukan nak ambil. Barang sendiri. Tak kena ambil hak kita dah. Kalau ikut dokumen sejarah, hak kita dah. Bukan nak pergi rampai hak orang. Kalau hak tu ikut sejarah hak orang. Macam Iraq pergi takluk Kuwait tahun 90. Semua masyarakat antarabangsa marah Iraq. Ikut sejarah Iraq kata Kuwait tu sebahagian pada dia sebelum penjajahan British. Dokumen tu tak boleh pakai. Orang marahlah Iraq. Ni dah dokumen kita terpakai. Yang memisahkan Pulau Pinang pada kita tu British. Jadi saya cakap atas fakta sejarah tu orang marah. Hampa tak mau dengar. Sebab tu aku cakap bagi derai. Dan hampa tak dengar juga. Aku seliklah sikit. Kepala bapak hampa. Macam tu. Bila sebut tu baru hampa dengar. Baru hampa jaga pada tidur. Kalau tidak hampa tak dengar kan? Betul lah kata aku tu. Kena kata baru hampa dengar. Kalau aku cakap elok tak boh tu. Dia boh haji nombor tu. Tu haji nombor tu kan lah. Tak bos Jelibo tu. Hampa tak dengar. Bos Jelibo hantar pedas sangat. Padahal lah hang bodoh. Dia tu malas ceramah tu. Tak kata padan dengan hampa. Kalau kata, hampa kata aku maki orang. Tuan-tuan sekalian. Yang kedua saya cakap pasal projek-projek kita yang dihalang. Kalau cakap lembek-lembek, Assalamualaikum. Perdana Menteri. Oh, Perdana Menteri. Boleh tak kami nak buat lapangan terbang? Adakah orang nak dengar? Adakah mereka nak peduli kita? Dia kata pondan mana main ni? Darai. Dangai. Orang kata kuih dangai, dia kata darai. Assalamualaikum. Bila kita bentang betul-betul, kena pakai XP ni penting untuk negeri kita. Mereka tak dengar. Kita proses dah 9 tahun, bukan baru. Dan projek tu bukan projek saya pun. Projek pada zaman dulu. UMNO ada, BN ada, PH ada yang menggagaskan projek tu. Ni, yang bertanding di Alok Mengkudu ni pun. Cik Uban tu.
Dia pun ada dalam kerajaan dulu. Mee pun ada dalam kerajaan dulu yang menggagaskan KXP ni. Bila Anwar Ibrahim pergi sekat projek ni, pasal apa Mee cukup telur? Ni orang Selangor, cukup telur tu mana dia penakut. Hampa jangan salah faham lah, memang penakut aku tu. Bahasa orang Kedah kan lah. Cukup telur habis buat ni. Main dengan Anwar Ibrahim. Pasal apa Mee diam? Pasal apa Zamri Yusof diam? Ni, PKR. Mereka pun ada dalam projek tu dulu. Mereka pun bercakap tentang kepentingan projek tu. Masa saya petang di DUN, saya kata mana adun dalam Kedah ni 36 orang. Mana adun yang tak sokong projek KSP? Angkat tangan. Siapa tak angkat tangan ni? Semua sokong. Semua sokong. Bila Anwar Ibrahim jadi ketua, Puak PH ni semua cukup teluk. Nampak tak tuan-tuan? Bacul tak bacul semua ni. Hampa nak pilih jadi adun hampa? Orang bacul tak boleh duduk di Kedah ni. Tak boleh jadi pemimpin. Kita negeri ni kita nak bangkit jadi kuasa besar di tanah Melayu ni. Kalau lantik pemimpin yang bacul, kita duduk lagu ni juga. Hak kita tidak akan didengari. Perjuangan kita akan ditekan. Pemimpin-pemimpin yang bacol akan tutup. Tuan-tuan sekalian, tiap-tiap patah perkataan saya ni dirakam, tahu? Ada satu pasukan di bawah MCMC, bawah Kementerian Fahmi Fadil, hak pokok termai tu. Punya bacol menteri. Jadi menteri tapi bacoi. Tubuh pasukan kaji tiap-tiap patah perkataan. Mana silap? Report polis. Polis main rumah. Minggu lepas ni tiap-tiap hari ada. Perkataan kan ni tak kenal. Saya kata puak Kuala Lumpur. Main nak kaji bahasa Kedah. Kena bawa orang Kedah mai. Hang duk Kuala Lumpur, orang Kuala Lumpur. Dengar bahasa Kedah pelik-pelik sikit report polis. Hantar pergi duduk kalau Kedah kerusi sekali. Minggu kot, demam kot. Tuan-tuan sekalian. Penakut. Menteri-menteri ni semua penakut. Berlindung di sebaik agensi dan jabatan. Nak syarah sendiri tak berani. Pergi duduk report. Tuan-tuan sekalian. Semakin hari semakin tajam. Perjuangan kita untuk menyuarakan hak kita ditekan habis-habisan. Dia nak kita ni jadi negeri yang anguk macam pokok je. Tak boleh geleng, tak boleh bersorak lebih. Tak boleh. Kalau boleh tekan dia, tangkap dia, uguk dia. Takutkan dia. Tuan-tuan sekalian, kita orang Kedah, rakyat-rakyat Kedah ni, sejak tahun 2020 sampai sekarang ni, kita telah diajar bagaimana untuk menyuarakan hak kita sebagai rakyat Kedah. Dan sikap yang patut ada pada tiap-tiap rakyat Kedah ialah sikap benar kerana berani kerana benar. Kena berani, jangan takut. Kalau saya buat salah pun tuan-tuan kena berani tegur saya. Tegurlah betul-betul. Aku jawab dah, hampa dah tegur lagi. No, macam pudin. Orang habak dah. Berpuluh-puluh puih mulut. Esok main lagi. Ajak debat pula. Debat dengan hang kan ada faedah apa satu. Hang kan bertanding pun. Kalau aku menang, hang kalah. Hang tak bertanding. Tak ada guna apa satu. Kalau calon-calon ni ajak debat, saya mau. Calon mana ajak saya debat, saya mau. Mana ada calon di Kedah ni yang nak berdebat, mai? Siapa dia? Nak debat tajuk apa, mai? Jangan yang sedang memegang jawatan menteri. Pasal mereka boleh guna agensi semua ni. Yang jadi calon, mai? Subuh hari saya ready dah. Mangkit-mangkit kerja-kerja mata debat, jom. Tuan-tuan sekalian, kita nak bina the Greater Kedah. Nak angkat Kedah ni ke mercu yang lebih baik pada sekarang ni. Selain pada negeri pertanian, kita nak industri kita maju, kita nak infrastruktur kita lengkap untuk muncul sebagai negeri
yang hebat dalam sektor ekonomi. Kita nak sektor pendidikan, anak-anak kita diberi peluang seluas-luasnya untuk melanjutkan pengajian. Kita nak anak yatim, orang miskin, ibu tunggal dibela sehabis baik. Anak-anak yatim, tuan-tuan, kita tubuh tabung Tengku Mahmud. Siapa tak ada duit nak mengaji, mai sini aku nak bagi. Anak-anak yatim. Mereka nak suruh kita buat apa? Tabung Tengku Mahmud tu tubuh zaman Ustaz Zizan. Bila kita tukar kali kerajaan 2013, kita kalah, tabung tu hilang. Diguna duit dalam tabung tu memperbaiki rumah wanita UMNO. Tabung Tengku Mahmud untuk pendidikan diguna untuk repair rumah wanita UMNO. Saya masuk balik 2020 tanya kawan-kawan, apa duit ada? Tuan-tuan, dulu ada juta-juta tau. Saya masuk tahun 2020 duit tinggal 600,000. Saya kata duit ni untuk pendidikan orang miskin. Bukan untuk dibagi makan, bukan untuk repair rumah. Betul-betul ditubuh untuk pendidikan. Maka kita tulis semula TOR dan SOP tabung Tengku Mahmud semata-mata untuk pendidikan, untuk kemasukan ke IPT ke sekolah menengah ke kolej ke, nak beli laptop ke, keperluan apa, mai sini bagi orang miskin. Yang mampu tak sah, yang ada kemampuan tak payah. Yang susah hampa mai aku nak bagi. Kalau dia perlu 2,600, bagi 2,600. Selama ni kerajaan, bila anak nak pergi mengaji tak cukup duit, bagi 300. Dia nak 2,500, bagi 300. 2,200 dia nak cari mana? Dia terpaksa merayau kata cari 2,200, tak dapat, tak lepi. Saya kata selesaikan sekaligus. 2,600, bagi 2,600, pergi masuk universiti. Lepas tu dapat PTPTN ke, beasiswa ke apa, tak apa, hidup ngaji berelok. Hak tu kita nak buat di Kedah ni. Bukan nak suruh himpun duit tu repair rumah wanita UMNO dah. Pasal apa hampa dengki? Rupanya hampa terliok kat REE. Oh, baru aku tahu. Abang lah betul-betul. Hang balik tubuh syarikat. Hang main mohon aku lulu ya. REE ni sumber kekayaan baru di Paduk Syarah baru ni. Sumber kekayaan yang belum diteroka. Betul. Pasal apa tak boleh teroka lagi? Pasal apa orang pergi curi? Pasal di Kementerian Sumber Asli tak ada SOP lagi. Dasar kementerian kata tak menyokong sebarang usaha melambung dalam hutan simpan. Dasar nombor 12. Saya kata dasar nombor 12 ni kena buang. Barulah Jabatan Alas kita boleh proses permohonan untuk dapatkan EIA. Kalau tidak EIA tak boleh proses. Sebab Jabatan Alas kita duduk bawah kementerian tu. Bila dasar kementerian tak benar, Jabatan Alas kita tak jalan. Bila tak jalan, EIA tak ada. Bila EIA tak boleh buat, lesen melomong tidak boleh dikeluarkan oleh PTG. PTG tak boleh keluar lesen. Boleh keluar lesen menjelajah, lepas tu pajakkan melomong untuk tanah tu, kemudian ada lesen melomong. Lesen melomong tak boleh keluar lah ni. Jadi nak dapat hasil macam mana REE? Dia kata kita ni bodoh. Hasil banyak, tapi orang curi, kerajaan tak dapat apa. Hang lah bodoh. Hang pergi ubah dasar nombor 12 tu, aku tahulah nak jadi duit. Hang ingat, hang seorang cerdik. Pasal apa orang curi? Pasal nak buat secara sah tak boleh. Pasal apa berlaku kecurangan di Kedah? Tak, bukan di Kedah saja. Ada 60 lombong haram REE di Malaysia ni. Pasal apa hampa fokus di Kedah saja? Pasal hampa nak menconteng arang di muka lusi. Pasal hampa nak habaq kata kami tak kerti. Hampa aja pandai. Negeri hampa apa orang curi? Negeri Sembilan ada lombong haram. Di negeri Perak ada lombong haram. Di negeri Pahang ada lombong haram. Pasal apa hampa sebut Kedah saja? Ni kata hampa ni sangat-sangat pilih bulu, bias, tidak objektif, tidak adil. Hampa zalim kepada orang yang tidak sebulu dengan hampa. Ini politik, kita dibenarkan untuk berbeza. Perlembagaan persekutuan membenarkan kita untuk berpahaman politik apa saja. Komunis yang tak boleh. Boleh, kita dijamin hak kita untuk berbeza dengan mereka. Pasal apa hak kita disekat? Hanya kerana kita berbeza parti dengan mereka. Mereka kata bantuan peruntukan boleh turun ke Kedah dengan syarat kalih bagi sama. Pula bapa hang.
Mana ada tulis dalam Perlembagaan Persekutuan hanya parti yang sama baru peruntukan dan bantuan boleh diturunkan ke negeri-negeri. Mana ada? Hang tunjuk aku. Kalau ada, tunjuk. Tak ada. Jadi kalau tak ada dalam perlembagaan, hampa merintah ni ikut apa? Ikut perlembagaan kah? Ikut perasaan? Ikut emosi hampa? Hampa tak betul ni. Hampa merintah tak betul. Tata kelola tak kena, tata kelola pun tak kena. Dia kata dia bagi peruntukan 1.6 bilion projek pembangunan kepada Kedah. Oi. Anwar Ibrahim. Hak tu dalam RMK 12, rolling plan nombor 3 dah ditentukan. Hang bagi tak bagi duit tu mai. Kita ni tuan-tuan, pembangunan kita tiap-tiap 5 tahun dia ada RMK. Rancangan Malaysia 10, 11, 12. Kita lah ni Rancangan Malaysia ke-12. Nak masuk Rancangan Malaysia ke-13. Tiap-tiap projek pembangunan tu telah disusun. Bajet dia setahun nak sampai berapa? Tahun 2023 bajet dia 1.6 bilion. Bukan kerana Anwar jadi PM duit tu mai. Bukan. Kalau Nusi jadi PM pun duit tu mai. Yang aku tak kerti. Bukan kerana dia baik, bukan. Benda tu tulis siap dah. Dalam RMK 12, rolling plan 3. Tahun 2023, 1.6 bilion. Dia main jual kata, dia kata saya adil. Saya bagi peruntukan pembangunan kat Kedah 1.6 bilion. Oi, hatu ada dah. Macam The Infineon. Dia pergi umum kata, oh saya bawa pelaburan ke Kedah 25 bilion. Menyanyi kata, hoi ya hoi, hoi ya hoi. Menyanyi kata dia bawa pelaburan tu. Tuan-tuan sekalian, Infineon buat keputusan untuk tambah pelaburan Kelang dan Kulim tahun lama dah. Tahun lepas dia pergi di Kelang tu. Ada satu perasmian. Kita pilih tak tangan tu rasmi. Pecah tanah untuk pelaburan 25 bilion ni tahun lepas. Dia kata dia bawa. Saya tak mengaku kata saya bawa. Tak. Bukan saya bawa pelaburan tu. Infineon sendiri. Duit-duit dia, kelang-kelang dia. Dia buat ikut suka dia lah. Ya hampir duk mengaku kat orang kata saya usaha sampai Infineon. Daripada Jerman setuju tambah pelaburan pasal apa? Nak claim mileage, kata dia bagus. Tak claim pun orang tahu kata hang tak bagus. Hang tak bagus. Adakah tuan-tuan? Kerja lagu tu semua kerja orang gelak. Tuan-tuan, pekerja kilang Infineon pakat gelak. Dia tulis tu ya orang buat emoji ketawa tu. Lebih banyak pada emoji suka. Orang gelak saja. Jadi Perdana Menteri buat orang gelak malu tuan-tuan. Berhenti ya. Berhenti. Usaha jadi Perdana Menteri. Kami ingat hang boleh. Rupanya hang tak boleh. 25 tahun dia duk janjikan lah. Dia duk menyanyi kata dia boleh. Dia pandai. Hari ini dia jadi Perdana Menteri. Esok minyak turun. Saya ulang. Hari ini kita jadi kerajaan, besok minyak turun RM1.50. Saya ulang pula bapak hang. Itu jadi trademark kan lah. Bagi orang ingat, 25 tahun dia berjanji dengan kita. 25 tahun oi. Merayu nak jadi PM 25 tahun. Kalau budak tu beranak hari dia merayu tu, lah budak tu menikah lah. Dia punya merayu. Dia janji macam-macam. Tuan-tuan, rupa-rupanya Tuhan nak tunjuk kat kita manusia bernama Anwar Ibrahim ni dan seluruh koncu-koncu dia, bila diberi amanah, beri sungguh apa yang dia nak, dia tak boleh buat. Jadi rahmat juga dia jadi PM ni sampai bulan 8 pun tak apalah. Bagi orang kenal. Lagu nak buat? Bye-bye. Boleh berlaku tuan-tuan. Marin dia duk risau-risau, dia cakap. Dia kata ni nak ubah kerajaan kena keputusan ahli-ahli parlimen. Bukan keputusan pilihan raya 6 negeri. Oi, Anwar Ibrahim. 6 negeri ni hang kalah. Ahli-ahli parlimen pun tak sedap duk tahu. Nak duk dengan hang. Pasal hang telah hilang sokongan. Dari segi moral, orang rakyat telah beri referendum. Telah beli petunjuk dan isyarat untuk hang belah. Pasal rakyat tak mau hang. Jadi ahli-ahli parlimen ni,
Hak dok geli kaki nak jadi ahli parlimen lama. Dia kena lari. Dia bukan lari seorang-seorang tak. Dia lari segerombolan baru tak jatuh. Parti dia keluar daripada PH. Gabungan ni dia tak hilang kelayakan sebagai ahli parlimen. BN keluar. Sabah Sarawak keluar. Anak tinggal apa orang? Hampa baik sungguh lah cik. Oi, bulan 8. Boleh berlaku. Dengan syarat Kedah, Alok Mengkudu ni semua kita menang. Boleh tak Lan? Boleh kan? Kita nak isyarat ni sampai kepada Anwar Ibrahim. Si Pudin ke PG hang aku ajak sangat no. Aku nak tengok muka hang sikit bulan 8 ni. Amu dia buat jegi tak tahu hala kat kita. Nak cabak kita debat, nak buka baju apa semua. Mui Samsing. Oh dia ingat kita heran ke? Hidup main ya kau tu. Tak heran lah. Kita tak takut apa satu pun. Tuan-tuan, hak dia duk menyanyi 3 minggu dah ni. 3 minggu dah ni hak dia duk menyanyi tu. Kalau ada kes, kalau ada asas, dia pergi report kepada agensi main lah siasat kita. Kalau ada kesalahan, pergi dakwa kita di mahkamah. 3 minggu dah. Woi, kes di Selangor tu sehari. 3 hari je kot. Berucap, report, tangkap, charge. Ada alam mamat tu kena. Berucap, report, tangkap, charge di mahkamah. 4 hari lah. Mereka kata ada kes, ya kata tak ada. Apa kita lawan lah tu di mahkamah, tak ada masalah apa. Saya ingat semua saya kata apa. Dan saya kata kat siapa pun saya ingat. Saya tak kata kat siapa pun saya ingat. Ni hadir dalam nyanyi ni kalau ada kes, pilih report. Jadi kerajaan ni, dia ada agensi yang menguatkuasakan undang-undang. Ahli politik tidak menguatkuasakan undang-undang. Undang-undang tu hanya bind kepada agensi dan jabatan yang diberi tanggungjawab menguatkuasakan undang-undang tu. Macam undang-undang immigration. Pudin tak boleh pitahan orang tak tahu hala. Pudin kena suruh ketua pengarah immigration melaksanakan apa-apa undang-undang berkaitan dengan immigration. JPJ. MOT tak boleh pergi tangkap orang bawa kayu getah melemur, tak boleh. Dia kena suruh JPJ pergi tangkap. Menteri tak boleh. Sama dengan kes ni pun. Yang menguatkuasakan undang-undang, yang bind dengan undang-undang tu jabatan dan agensi, bukan menteri. Ni Pudin tak mengaji. Pudin main duk ini, nak ajak. Oh dia hayun semua, macam dia powerful semua. Tak boleh. Agensi duk ada. Han suruhlah agensi buat kerja. Bukan han siasat, han dedah, han siasat, han dedah, han siasat, han dedah. Han ambil agensi penyiasatan, han dedah. Ambil agensi penyiasatan, han dedah. Tak betul jadi menteri tu, tak betul tuan-tuan. Bahaya untuk negara ini bila menteri dia buat ikut suka, tak ikut SOP jabatan. Dia tak ikut. Pasal dia nak main politik, dia lebih mementingkan pencapaian politik daripada tata kelola good governance oleh agensi dan jabatan. Tapi dia habaq kata dia buat tu nak pastikan governance berjalan, tapi dia buat sebaliknya. Tuan-tuan sekalian, Alok Mengkudu ni, tuan-tuan ingat baik-baik, 12 Ogos, calon nombor 1 Radhi Makdin. Tuan-tuan masuk bilik tu mangkah, tak kira Cina, India, Melayu, parti apa pun tak kira tuan-tuan, untuk angkat Kedah ini berada di satu tahap yang sepatutnya dalam negara ini. Dengan segala keistimewaan yang kita ada, kita nak adun semua keistimewaan itu, menjadikan Kedah ini negeri yang agung, hebat, ulung the greater Kedah di tanah Melayu ini. Kalau negeri ini terlepas kepada cauban, kepada rakan-rakan yang hanya reti cukup telok depan Perdana Menteri, Kedah akan kekal seperti mana sekarang. Malah kalau diberi arahan untuk memperlahankan rentak negeri Kedah untuk memberi jalan kepada Pulau Pinang, kerana Kerajaan Persekutuan ada plan the Greater Penang, maka mereka tu akan ikut. Kalau berada di tangan kita tuan-tuan, kita tak akan ikut the Greater Penang, kerana kita ada agenda kita the Greater Kedah, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, saya ucap terima kasih. Kita akan terus melawan selagi hayat di kandung badan. Kita abadikan
kudrat kita ini, tenaga kita, masa kita untuk perjuangan untuk rakyat Kedah, untuk mengangkat kembali Islam, untuk mengangkat kembali bangsa Melayu, untuk untuk memastikan semua kaum di negara ini, di negeri ini dapat hidup bersama, saling bantu-membantu dalam keadaan harmoni dan bekerjasama insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, terima kasih. Kita mengundi 12 bulan. Ingat Radhi Madin, unilah Perikatan Nasional. Boleh kan tuan-tuan? Perikatan takbir. Kita angkat tangan sekali. Kita angkat tangan ni, kita lawan. Angkat tangan lawan. Angkat tangan lawan. Kita lawan sampai kita menang.